Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pagi ini kita akan bersiaran lagi di studio Lensa Selatan bersama media rasmi Facebook AADK Negeri Johor. Pada pagi ini kita akan bersama-sama dengan Puan Rumina binti Ismail, penolong pengarah pencegahan 1 AADK Negeri Johor untuk membincangkan berkenaan dengan topik lebih baik cegah. Okey, mari kita bersama-sama dengan Puan Rumina binti Ismail. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan tajuk pencegahan lebih baik cegah. Nama saya Rumina binti Ismail. Saya bertugas di Agensi Anti-Dadah Kebangsaan Negeri Johor. Selama ini saya memegang portfolio sebagai penolong pengarah pencegahan yang menjalankan tanggungjawab berkaitan dengan bidang-bidang tugas pendidikan pencegahan, publicity dan kesedaran awam di AADK Negeri Johor. Sebelum kita lanjutkan lagi, apakah tajuk yang saya nak kongsikan bersama tuan-tuan pagi ini, saya sharekan kepada tuan-tuan slide pendidikan pencegahan berkaitan dengan tajuk lebih baik cegah. Tuan-tuan dan puan-puan, Agensi Anti-Dadah Kebangsaan bermula pada tahun 2019. Kami telah berfokus kepada menangani masalah penagihan dadah dan pelancongan sosial. Sebelum saya pergi lebih lanjut, kita lihat dulu apakah fungsi Agensi Anti-Dadah Kebangsaan. Pertama sekali, fungsi Agensi Anti-Dadah Kebangsaan adalah untuk melaksanakan pendidikan dan pencegahan dadah dalam masyarakat. Fungsi kedua adalah melaksanakan rawatan dan pemulihan ke atas penagih dadah dalam institusi iaitu Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik yang dipanggil PUSPEN dan juga rawatan dan pemulihan dalam komuniti. Seterusnya, agensi anti-dadah melaksanakan penguatkuasaan berasaskan sumber perundangan sedia ada dan menjalinkan kerjasama antarabangsa dalam memantras penyalahgunaan dadah. Visi dan misi agensi anti-dadah kebangsaan adalah masyarakat Malaysia bebas dadah dan juga selaku agensi utama memerangi dadah. Tindakan ini adalah berdasarkan dasar dadah negara di mana terdapat 9 kementerian agensi pelaksana dasar secara kolaboratif dan juga terdapat 15 agensi dan jabatan yang bersama-sama mendukung pelaksanaan dasar dadah negara. Pelaksanaan dasar dadah negara perlu mengambil kira dasar-dasar lain seperti dasar sosial negara, dasar komuniti negara, dasar belia Malaysia dan juga dasar keselamatan dalam negeri. Antara cabaran utama pelaksanaan dasar dadah negara ini adalah pertamanya, tidak ada peruntukan khusus dan juga kita memerlukan komitmen rakan strategik dan juga rakan bintang. Oleh itu, satu jawatankuasa khas pemantau pelaksanaan dasar dadah negara telah diwujudkan. Dasar dadah negara adalah untuk mewujudkan negara Malaysia yang bebas dari ancaman dadah bagi menjamin kesejahteraan hidup masyarakat dan juga mengekalkan kestabilan serta ketahanan nasional. Matlamat dasar dadah negara ada 4, iaitu untuk menghapuskan permintaan kepada dadah dan bekalan dadah sehingga mewujudkan keluarga bebas dadah, institusi pendidikan bebas dadah, tempat kerja bebas dadah dan juga kawasan iaitu komuniti bebas dadah. Inilah yang kita akan bincangkan pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan. Lebih baik cegah. Kita sedia maklum bahawa permasalahan di dalam masyarakat, ada pelbagai permasalahan dalam masyarakat terutamanya dalam isu-isu menangani penyalahgunaan dadah dan juga masalah pelancongan sosial. Sebelum keadaan menjadi lebih parah, adalah kita lebih baik untuk lebih baik cegah tuan-tuan dan puan-puan. Kehidupan manusia ini umpama sebuah pokok di mana ianya memerlukan penjagaan yang elok agar pokok itu dapat membesar dengan baik, menghasilkan buah yang memberi manfaat kepada kita semua. Untuk tajuk lebih baik cegah, hari ini saya akan kongsikan berkaitan dengan human development iaitu perkembangan manusia. Kita sedia maklum, kita bermula daripada alam rahim lagi, kemudian kita dilahirkan, kemudian kita pergi ke alam kanak-kanak,
remaja, dewasa, kita kembali kepada tua pula dan juga akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fitrah manusia adalah inginkan kebaikan. Hadirnya kita ke muka bumi ini adalah selaku khalifah di muka bumi ini. Oleh itu, selaku fitrah manusia, kita hendaklah kembali kepada asas, kepada wujudnya kita di muka bumi ini. Kita lihat dalam slide berkaitan dengan perkembangan mengikut peringkat-peringkat umur manusia. Seperti yang telah saya nyatakan tadi, kita bermula daripada alam kandungan, kemudian kita dilahirkan di peringkat bayi, berumur antara 0 hingga 2 tahun. Kemudian kita seterusnya kita pergi kepada awal kanak-kanak, iaitu berumur 3 hingga 8 tahun. Kanak-kanak berumur 9 hingga 11 tahun. Di situ kita bermula untuk menjalin hubungan dengan rakan-rakan sebaya dan memahami peraturan-peraturan. Seterusnya pergi kepada alam remaja, berumur 12 hingga 12 tahun. Berfikir secara abstrak dan mula peka terhadap perubahan fizikal. Dan seterusnya umur remaja 15 hingga 20 tahun berkeinginan untuk berdikari. Dan seterusnya kita menempuh alam-alam dewasa sehinggalah ke hari akhirnya kita meninggalkan dunia ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat seterusnya. Berdasarkan teori tugasan perkembangan Robert Hewig Hurst, ia menyatakan bahawa tugas perkembangan bermaksud jangkaan ibu bapa dan masyarakat tentang tingkah laku yang sepatutnya dikuasai oleh seseorang individu pada peringkat umur tertentu. Tugas perkembangan ialah satu set kemahiran atau kebolehan yang perlu dikuasai oleh individu untuk menambah penguasaan terhadap persekitaran. Kajian oleh Newman pada tahun 1999. Individu mesti menyelesaikan tugasan pada setiap peringkat perkembangan pada satu tahap. Jika tidak, individu itu akan mengalami masalah pada peringkat seterusnya. Berikut adalah tugas-tugas perkembangan Hewig Hurst, iaitu pada peringkat yang pertama, seperti yang saya dah nyatakan tadi, peringkat umur bayi. Kemudian peringkat umur pertengahan kanak-kanak, masuk kepada prasekolah, seterusnya kepada peringkat sekolah rendah, awal remaja, akhir remaja iaitu berumur 18 hingga 22 tahun, awal dewasa pada umur 22 hingga 34 tahun, pertengahan dewasa 34 hingga 60 tahun. Ini di peringkat umur saya lah ya, umur peringkat pertengahan dewasa. Jadi nanti kita akan bincangkan berkaitan dengan lebih baik cegah berdasarkan kepada tugas-tugas perkembangan Hewig Hurst ini mengikut peringkat-peringkat umur kita. Dan seterusnya kita pergi peringkat akhir dewasa dan itulah peringkat umur tua ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, apa yang perlu kita laksanakan di peringkat umur bayi terhadap anak-anak kita? Saya kemukakan tajuk ini untuk tagline lebih baik cegah kerana kebanyakan kita selaku ibu bapa terutamanya, kita perlu memahami perkembangan manusia iaitu developmental human ini agar kita sentiasa bersedia bahawa setiap peringkat umur manusia itu ada keperluannya yang perlu kita penuhi agar ia menjadi seorang manusia yang resilient, yang mempunyai coping skill, ada daya-daya tindak terhadap permasalahan-permasalahan hidup yang dilaluinya. Kalau kita lihat di peringkat bayi, di peringkat ini kita kena jalinkan hubungan kasih sayang, iaitu bayi merasai kasih sayang dengan ibu bapa, dengan adik-beradik dan juga pengasuhnya. Kerana di situ sistem diria, persepsi dan fungsi motor beransur-ansur menjadi matang. Bayi yang dilahirkan berumur hingga 0 hingga 2 tahun, dekat situ dia dah ada sensori perhubungan dengan persekitarannya. Dekat situ pendidikan itu bermula. Tidak kira lah sama ada anak itu berumur selepas dilahirkan, sama ada ibu bapa sendiri yang menjaga atau dihantar ke pusat asuhan. Inilah perkara asas yang perlu dipenuhi untuk seorang kanak-kanak tersebut. Kemudian pada peringkat pertengahan kanak-kanak berumur pada 2 hingga 3 tahun. Pada ketika itu, kanak-kanak itu boleh melakukan pelbagai pergerakan. Seterusnya, kanak-kanak boleh berkomunikasi dalam bahasa mudah, boleh terlibat dalam permainan fantasi, suka bercakap dan main seorang diri, serta membayangkan dirinya berada dalam situasi yang dialami oleh personaliti yang disukainya.
Dan juga di situ kanak-kanak ini akan belajar mengawal emosi mereka sendiri. Pada peringkat ini sangat penting agar pertumbuhan kanak-kanak itu tidak terganggu dan juga tidak ada perkara-perkara yang tertinggal, yang tidak dipenuhi, yang sepatutnya kanak-kanak itu lalui. Contohnya, kanak-kanak pada usia ini yang dia suka explore, dia suka bercakap dan juga bermain seorang diri dan juga dia menguasai persekitarannya. Contohnya dah boleh menggenggam bola, dah boleh berkomunikasi. Di sinilah bermulanya kita sebagai orang dewasa memenuhi keperluan kanak-kanak ini, kerana apabila kanak-kanak ini dibiarkan tanpa kasih sayang dan juga pengabaian, maka dia tidak akan dapat dididik dalam keadaan yang baik dan juga dia akan mudah dipengaruhi. Di sini dah bermula dah pelbagai pelancongan sosial jika berlaku di sekitarnya. Contohnya, dia dibesarkan dalam suasana yang kelilingnya ada orang dewasa merokok. Kanak-kanak berusia 2 hingga 3 tahun dia melihat, dia memerhati dan seterusnya dia akan meniru apa sahaja perlakuan orang dewasa yang berhampiran dengannya. Seterusnya kita pergi ke peringkat kanak-kanak prasekolah. Pada waktu ini, tugas perkembangan kanak-kanak ini adalah berkawan dan bermain dengan kanak-kanak lain di sekitar rumahnya. Belajar peranan ikut jantina. Andainya kanak-kanak itu lelaki, ia berperanan sebagai seorang lelaki dan kanak-kanak itu wanita, perempuan dia berperanan sebagai perempuan. Dia melakukan peranan mengikut jantinanya. Seterusnya mula membentuk pandangan terhadap diri sendiri, iaitu teori kendiri. Dan seterusnya melalui perkembangan moral peringkat awal, kanak-kanak berkawan baik untuk mengelakkan hukuman, kajian oleh Kohlberg pada tahun 1976. Apa yang dimaksudkan di sini adalah pada peringkat umur 4 hingga 6 tahun, permulaannya kalau kita kat Malaysia biasa kita hantar anak-anak kita kat prasekolah. Di situlah dia akan menyesuaikan diri dengan bermain dengan kanak-kanak lain, dengan rakan-rakan sebayanya, dan pada peringkat itu juga dia akan memulakan alam pembelajarannya. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak dapat dinafikan dalam isu pada waktu sekarang, iaitu di mana seluruh dunia dan negara kita mengalami pandemik COVID-19. Kanak-kanak tak dapat pergi ke sekolah. Kanak-kanak belajar di rumah. Oleh itu, pendidikan pencegahan bermula daripada rumah itu adalah lebih efektif kepada perkembangan kanak-kanak ini. Pendidikan yang baik, perkembangan yang baik, seseorang kanak-kanak itu akan dapat membantu kanak-kanak melalui kehidupan ini walaupun dengan pelbagai cabaran. InsyaAllah kanak-kanak ini akan mempunyai daya tindak untuk melalui kehidupan ini dengan lebih baik. Seterusnya kita pergi ke peringkat sekolah rendah. Sebelum itu sukalah saya hendak mengingatkan kepada kita semua bahawa kita sebagai orang dewasa mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu kanak-kanak ini. Saya akui walaupun saya rasa saya dah terlewat mempelajari berkaitan dengan perkembangan manusia, di mana saya melanjutkan pelajaran setelah saya berumur 40-an, itu tidak ada masalah dan tidak menjadi isu kerana setiap ilmu yang kita dapat kita boleh aplikasikan untuk insan yang lain pula. Walaupun saya dah tak ada anak-anak kecil, tetapi persekitaran saya ada anak-anak kecil. Saya ada cucu, saya ada jiran-jiran yang di mana mereka ada di setiap peringkat umur yang saya nak kongsikan bersama tuan-tuan dan perempuan ini. Oleh itu, dengan perkongsian maklumat yang tidak seberapa ini daripada saya, sama-samalah kita aplikasikan untuk insan-insan tersayang di sekeliling kita. Kita boleh mainkan peranan, bukan sekadar ibu bapa sahaja, tetapi kita sebagai rakan, taulan, jiran tetangga, pakcik, makcik, kita boleh mainkan peranan ni
untuk membantu kemaslahatan masyarakat agar kekal sejahtera. Seterusnya kita pergi ke peringkat perkembangan umur seterusnya, iaitu peringkat sekolah rendah yang ini berumur 6 hingga 12 tahun, dan kita sekarang pun tengah mengalami permasalahan iaitu pandemik COVID ini membuatkan anak-anak kita daripada tahun lepas, tahun 2020 dan pada tahun ini nampaknya anak-anak kita masih lagi melalui sesi pembelajaran di rumah ya tuan-tuan. Baik, di peringkat ini sepatutnya apa yang mereka perlu dapatkan dan perlu lalui dalam fasa kehidupan mereka. Yang pertamanya pada peringkat umur ini adalah memasuki sekolah dan belajar bersahabat, belajar berkawan. Kemudian di sini ada perkembangan kognitif peringkat operasi konkret di mana mereka boleh membuat keputusan mana betul, mana salah, mana boleh, mana tak boleh. Kemudian boleh menilai diri sendiri dan juga orang lain, melibatkan diri dalam satu permainan dan juga berkumpulan iaitu kerjasama dalam kumpulan di peringkat umur 6 hingga 12 tahun ni peringkat sekolah rendah. Dekat sini kalau anak-anak kita pergi ke sekolah, guru-guru memang akan memenuhi peringkat keperluan anak kita ini. Tetapi memandangkan sekarang anak-anak kita tak boleh pergi ke sekolah, maka tanggungjawab kita sebagai ibu bapa dan juga ahli keluarga untuk membantu anak-anak ini memenuhi perkembangan fasa peringkat umur mereka. Jika kita sibuk dengan tugasan-tugasan kita dan mengabaikan mereka dengan harapan mereka dah boleh mandi sendiri, mereka dah boleh makan sendiri dan kita tidak memerhatikan perkembangan mereka, maka di sinilah akan tercetusnya permulaan permasalahan. Kerana pada peringkat umur ini 6 hingga 12 tahun adalah peringkat umur yang sangat penting untuk kita mengisi maklumat-maklumat dan juga berkaitan dengan kehidupan, cabaran-cabaran dalam kehidupan kepada anak. Terusnya kita ke peringkat umur awal remaja, di mana di peringkat ini seharusnya seorang remaja, seorang manusia itu perlu mencapai kematangan fizikal dan seterusnya perkembangan kognitif, peringkat operasi formal, perkembangan emosi, inginkan kejayaan dan penghargaan serta lebih mampu untuk mengawal emosi. Membentuk kumpulan rakan sebaya, mula tertarik kepada rakan dari jantina berlainan. Dan seterusnya pada peringkat akhir remaja iaitu berumur 18 hingga 22 tahun, seseorang itu perlu cuba untuk mendapat autonomi daripada ibu bapa mereka, membentuk identiti mengikut jantina, melalui pergaulan sosial, menerap, mematuhi nilai moral masyarakat dan seterusnya pada peringkat ini dah tamat belajar dari peringkat sekolah menengah, seterusnya memasuki ke alam universiti dan setelah selesai proses itu mereka mula untuk memilih kerjaya yang sesuai. Seterusnya adalah mengenai umur awal dewasa iaitu umur 22 hingga 34 tahun. Di peringkat ini seorang itu perlu meneroka persahabatan intim dengan rakan yang paling dan jantina. Seterusnya pasangan yang telah berkahwin akan mengasuh dan mendidik anak, memantapkan diri dalam pekerjaan dan membentuk gaya hidup, lifestyle. Di peringkat pertengahan dewasa pula iaitu berumur antara 34 hingga 60 tahun, kehidupan seseorang itu dah mula stabil iaitu menjadi ketua dalam pejabat dan juga ataupun mempunyai kemahiran dalam pekerjaan, menjadi seorang individu yang berjaya bahagia dalam keluarga dan kehidupannya, melibatkan diri dalam kerja-kerja amal. Ini adalah proses perkembangan manusia yang ideal menurut Robert. Di peringkat umur akhir dewasa, individu yang berjaya akan dihormati, akan berpuas hati dan bersyukur atas takdir Tuhan, mengubah tenaga ke arah lain, beribadat dan juga melakukan kerja-kerja amal. InsyaAllah jika peringkat umur ini masih lagi sihat walafiat, inilah sepatutnya perkembangan yang dilalui oleh seseorang manusia itu dan akhirnya pada umur 75 hinggalah umur meninggal. Di sini terpaksa menangani masalah kesihatan. Memang setiap manusia tidak akan lari daripada masalah kesihatan. Kemudian individu yang berjaya akan mengenang zaman mudanya dengan gembira dan puas hati
yang seterusnya merasa tenang menanti saat kematian kerana telah menggunakan segala tanggungjawab terhadap keluarga dan masyarakat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya telah berkongsikan berkaitan dengan perkembangan manusia mengikut peringkat umur. Apa yang saya cuba hendak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah di setiap peringkat umur manusia ini ada keperluan-keperluan asas yang perlu dipenuhi. Tidak dapat dinafikan cabaran hidup manusia ini ada pelbagai. Kehidupan manusia juga ada pelbagai fasa yang dilalui dan juga perlu menempuhi ujian-ujian hidup untuk mematangkan kehidupan kita. Sepanjang kehidupan ini, seorang individu itu perlu mempunyai coping skill, iaitu kemahiran daya tindak agar kita dapat menjadi seorang yang resilient. Tidak mudah dipengaruhi oleh pelbagai-pelbagai anasir negatif dan juga dapat mengarungi kehidupan ini dengan penuh bersemangat dan juga memilih jalan-jalan yang baik untuk meneruskan kehidupan hingga ke akhirnya. Kami di Agensi Anti Dadah Kebangsaan sentiasa bersedia membantu masyarakat dan juga pelbagai pihak yang memerlukan maklumat berkaitan dengan program-program rawatan dan pemulihan, program-program pendidikan pencegahan dan juga penguatkuasaan yang dilaksanakan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Talian tetap kami adalah 0389112233 dan aduan berkaitan dengan penyalahgunaan dadah serta apa jua permasalahan berkaitan dengan kempen anti dadah di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi talian kami di 0196262233. Talian kami dibuka 24 jam dan kami bersedia untuk membantu masyarakat di luar sana menangani permasalahan dadah dalam komuniti. Sekian perkongsian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.